Itu adalah visual yang tular yang menyaksikan seekor harimau belang dilanggar oleh sebuah kenderaan dan difahamkan visual tersebut ataupun kejadian tersebut berlaku di sebuah kampung di Machang pada 8 Julai lepas. Dan pasukan perhilitan katanya sudah menghantar sebuah pasukan untuk menjejaki harimau tersebut. Dan ini yang saya nak tanyakan kepada rakan setugas ataupun wakil SO Awani di Kelantan, saudara Muhammad Muhammad. Abang Fandi, apakah ceritanya? Kerana difahamkan Perhilitan Kelantan mengeluarkan kenyataan pada sebelah pagi tadi dan ada perkembangan terkini yang perlu kita fahami. Kejadian itu katanya tak jauh berlakunya di kampung rakan-rakan editor kita di SO Awani ini juga. Benar. Sebenarnya ini kejadian yang pertama berlaku di mana harimau dikesan di kawasan Machang yang mana jaraknya dengan bandar Kota Baru ni sekitar tidak sampai pun 40 kilometer. Dan ianya suatu yang boleh saya gambarkan sesuatu yang membimbangkan kerana kawasan Machang, saya sebut sedikit geografinya, muka buminya, dia tidak ada satu kata kawasan yang hutan begitu hutan lebat ataupun hutan yang betul-betul hutang, yang pure hutang. Sebaliknya banyak kawasan perkampungan di kawasan Machang itu. Dan saya juga dimaklumkan harimau belang berkenaan dilanggar oleh kereta itu di kawasan Kampung Tok Box ataupun jalan alternatif menuju ke Pasir Putih. Ini bermakna mungkin harimau tersebut berada berhampiran dengan habitat kehidupan manusia, dan inilah yang membimbangkan bukan saja penduduk kampung di kawasan berkenaan, sebaliknya pihak berkuasa, di mana sejurus saja laporan itu diterima pada tengah malam 8 Julai yang lepas. Pasukan perhilitan telah pun menubuhkan satu pasukan khas yang mana melibatkan 10 anggota telah pun diarahkan mengesan harimau berkenaan, dan visual berkenaan yang kita dapat saksikan itu mungkin harimau tersebut tidak mengalami kecederaan yang parah ataupun mungkin tidak ada tulang ataupun mana-mana sendinya patah. Kerana selepas saja pelanggaran itu ataupun impak itu, harimau itu boleh bingkas bangun dan terus berlari memasuki hutan. Dan inilah orang kata habitat mungkinlah kawasan habitat asalnya telah terganggu ataupun terancam, menyebabkan harimau tersebut telah keluar ke jalanan. Untuk makluman juga, sebenarnya kalau dikira dari sudut bentuk hutang di kawasan Machang ini, ia tidaklah orang kata selebat hutan di pedalaman Kelantan di Gua Musang, yang mana sebelum ini dilaporkan penduduk kampung ataupun masyarakat asli telah tersempat dengan beberapa ekor harimau di kawasan Pustohoi misalnya, dan pada tahun lepas sahaja berlaku serangan harimau yang mengorbankan seorang warga orang asli di pedalaman Kelantan. Namun kali ini harimau dijumpai di kawasan yang jaraknya tidak sampai 40 km dari bandar Kota Baru. Dan ini sudah pasti pihak berkuasa akan memberikan tumpuan khusus bagi mengesan dan menjejaki harimau berkenaan, kerana mereka juga bimbang sekiranya pak belang itu mungkin mengalami kecederaan ataupun mengalami luka. Bimbang takutnya binatang tersebut akan memasuki kampung ataupun menyerang manusia, dan itu perkara-perkara yang perlu dititik beratkan oleh pihak berkuasa. Dan sudah pasti Zul, saya akan bawakan laporan dan juga maklumat berkenaan dengan hasil laporan, hasil tinjauan ataupun hasil penjejakan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perhilitan Kelantan, Zul. Itu cerita pasal pak belang, cerita pasal harimau, tetapi ramai orang kata, yelah, kita masih lagi dalam mood Hari Raya Korban. Orang kata kalau nak tengok meriahnya Hari Raya Korban, pergilah ke Kelantan. Tapi betul ke kemeriahan itu masih lagi wujud? Adakah jalan masih lagi sesak di Kelantan? Dan juga kalau Abang Fani dapat ceritakan bagaimanakah kemeriahan ibadah korban dilakukan di seluruh negeri Kelantan kalau dapat dirangkumkan? Sebenarnya Zul, saya melihat situasi suasana Hari Raya Korban pada tahun ini, selepas 2 tahun kita tidak dapat meraihkan ibadah korban dan juga meraihkan Hari Raya Korban ini, saya melihat sambutannya agak kurang menyengat ataupun kurang merangsangkan seperti tahun-tahun ataupun seperti zaman saya kanak-kanak dahulu, di mana jika dahulu saya boleh gambarkan setiap kali menjelannya Raya Korban,
boleh dikatakan hampir setiap rumah yang berada sama ada di pinggir bandar, dalam kawasan bandar, kampung-kampung akan melaksanakan ibadah korban. Mereka akan berlumba-lumba menyediakan, orang kata mencari lembu, walau ke serata pelosok negeri sekalipun mereka akan mendapatkan lembu untuk dijadikan korban. Namun pada tahun ini apa yang saya dapat kongsikan bersama Zul, tidak kesemua ataupun tidak sebahagian besar rakyat Kelantan itu melaksanakan ibadah korban. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan harga lembu, mungkin peningkatan sekitar 500 ke 1,000 ringgit bagi setiap ekor lembu, dan juga harga bagi satu bahagian daging telah pun meningkat kepada harga sekitar 700. Bahkan saya dilaporkan ada sebahagiannya membayar sekitar 800 ke 1,000 ringgit bagi satu bahagian korban yang diambilnya. Ianya bergantung kepada lembu, saiz lembu dan juga jenis lembu. Yang mana kita tahu sebahagian besar lembu di Kelantan ini adalah merupakan lembu kacukan Kedah Kelantan yang dibawa masuk dari negara jiran. Dan di samping itu juga ada lembu-lembu yang dipelihara seperti lembu Charolais dan Limousin yang saiznya kata saiz gergasi, yang mana mungkin seperti yang dikorbankan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 semalam, hampir 1 tan. Itu lembunya mungkin satu bahagiannya melebihi harga 1,200 ataupun 1,500, kerana maklumlah apabila lembu bersaiz yang besar itu dagingnya yang agak banyak. Namun apa yang boleh saya kongsikan juga, suasana kemeriahan itu tidak dapat saya katakan semeriah seperti tahun-tahun sebelum PKP. Kalau kita lihat keadaan jalan raya semenjak sehari dua ini agak lancar trafiknya, termasuklah laluan masuk ke Kelantan ini, sama ada laluan masuk di Gua Musan ataupun di Jeli maupun di Pasir Putih, yang mana saya dilaporkan ada yang mengalami kesesakan, namun jumlah masa yang mereka terperangkap dalam kesesakan itu tidaklah sehebat ataupun tidak seteruk yang dialami pada hari raya puasa yang lalu, di mana mereka yang mengambil cuti, mungkin cuti pendek untuk pulang ke Kelantan ini, mereka hanya berdepan sekitar 7 ataupun 9 jam kesesakan ataupun kerana pertambahan kenderaan di beberapa kawasan, terutamanya di laluan pintu masuk, di lampu isyarat dan sebagainya. Ini berbanding dengan keadaan sebelum ini pada hari raya puasa yang lepas, yang mana jumlah masa mereka yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas itu mencapai ataupun mencecah hampir 20 jam. Dan saya lihat juga pada hari raya ketiga ini, Zul, kalau kita dapat lihat banyakkan kedai-kedai di sini telah pun dibuka, kedai makan juga telah pun dibuka. Saya melihat hari ini dah lengang di Bandar Kota Baru, tidak seperti sebelumnya. Kalau biasanya perantauan yang pulang ke Kelantan ini mereka mungkin mengambil cuti yang agak panjang melebihi 4 ataupun 5 hari. Namun kali ini hari raya kedua jalan di Kota Baru sudah mulai lengang, dan saya difahamkan semalam lagi sebahagian besar mereka yang pulang ke Kelantan ini telah bertolak pulang ke Kuala Lumpur, dan mungkin juga mereka telah sampai ke destinasi masing-masing. Apapun faktor yang mendorong mungkin kurangnya sambutan, kurangnya kemeriahan hari raya korban pada tahun ini, mungkin disebabkan perbelanjaan yang terhad. Dan mungkin juga sebelum ini mereka telah berbelanja sakan untuk perayaan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jadi untuk mereka berbelanja untuk Hari Raya Korban ini, mungkin kewangan mereka terhad, dan kalanya mereka juga tidak dapat melaksanakan ataupun mengambil bahagian dalam ibadah korban. Pada masa yang sama juga mereka perlu menyelesaikan ataupun kewangan mereka itu perlu ditumpukan pada perkara-perkara yang lain. Jadi mereka mengambil keputusan untuk tidak pulang hari raya ke kampung halaman kerana mereka baru saja pulang dan tempoh jangka masa yang agak panjang pada hari raya puasa yang lepas, Zul. Itu cerita raya korban. Abang Fandi, terima kasih kerana bersama kami. Tapi yang pentingnya Abang Fandi meriah dengan story daripada Kelantan kerana ramai menteri-menteri pulang ke kampung dan juga banyak isu yang dibawakan dari sana. Itu akan kami bawakan di esrawamedi.com dan juga dalam Awan 745 malam ini. Terima kasih Abang Fandi. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ini sahaja perkongsian cerita di Sebelah Berita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.